Okey, bertemu kembali dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Hari ini kita ingin berkongsi kepada anda semua berkenaan kejayaan yang dilakar oleh pihak FRIM, di mana untuk pengetahuan anda semua saya berikan sedikit latar belakang. Baru-baru ini pada 17 November, FRIM telah mengharumkan nama negara dengan dianugerahkan satu anugerah yang berprestij yang dipanggil sebagai Hadiah Sultan Qaboos UNESCO 2021. Jadi kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan kejayaan FRIM ini. Hari ini di studio kami bawakan Ketua Pengarah FRIM sendiri iaitu Dr. Ismail Palan bersama kita hari ini di studio untuk berkongsi berkenaan kejayaan FRIM. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih juga kerana bersama dengan kita pada pagi ini untuk berkongsi berkenaan satu perkara yang sememangnya perlu dibanggakan oleh masyarakat Malaysia. Jadi mungkin di permulaan ataupun mungkin sedikit pengenalan terlebih dahulu berkenaan dengan anugerah ini. Doktor, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum sekali lagi dan selamat pagi Malaysia. Saya rasa terujalah pada pagi ini dapat menjadi tetamu nadi pagi nadi pagi di Selamat Pagi Malaysia untuk sebenarnya berkongsi kejayaan FRIM, Institut Pendidikan Pertanian Malaysia. Ini kejayaan negara juga, mengharumkan nama negara yang kita telah menerima satu anugerah berprestij yang dinamakan anugerah Sultan Qaboos bagi konservasi alam sekitar. Kita telah terima pada 17 November 2021 dan saya sendiri telah pergi ke Paris, Kota Paris sebenarnya, pada tarikh tersebut untuk mengambil sendiri dan beri sedikit ucapan penghargaan di dalam majlis tersebut. Anugerah ini sebenarnya untuk menghargai usaha-usaha individu dan juga institusi di seluruh negara sebenarnya yang memenuhi matlamat dan objektif Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkaitan dengan pendidikan, saintifik dan juga kebudayaan ataupun UNESCO yang beribu jabat di Paris. Jadi sejak tahun 1989 anugerah ini diperkenalkan yang dibiayai sebenarnya oleh Kerajaan Oman. Kerajaan Oman, Sultan Qaboos daripada Oman. Sebanyak ataupun seramai 22 individu dan institusi yang telah menerima setiap 2 tahun. Dan FRIM adalah satu-satunya agensi di negara kita yang ini telah menerima anugerah ini. Saya pada medal, boleh saya tunjukkan, dan juga sijil yang kita perolehi. Kami juga diberi kira-kira RM200,000 Malaysia untuk kami gunakan dalam aktiviti konservasi di kampus FRIM. Di Kepong sana. Dekat je dengan RTM. Iyalah, dekat. Ini adalah satu kejayaan besar kalau anda pernah singgah ke FRIM. Ini satu lokasi yang baik untuk kita mengamati suasana flora dan fauna untuk bawa keluarga dan sebagainya. Kenduri kahwin pun ada. Betul. Doktor. Okey. Kalau boleh kongsikan apa kriteria penting yang menyebabkan FRIM dipilih sebagai salah satu pemenang anugerah ini? Terima kasih. Sebenarnya ada 4 kriteria umum lah bagi sesuatu individu atau institusi diberi pengiktirafan untuk menerima anugerah ini, berkaitan dengan konservasi alam sekitar dan juga pengurusan tapak warisan dunia di seluruh dunia lah. Dan kita perlu menghantar borang pencalonan, dan ini borang pencalonan ini akan dinilai oleh para juri yang dilantik oleh pihak UNESCO yang saya kata tadi berpejabat di Kota Paris di Perancis. Dan sebenarnya banyak kalau saya kongsikan kerana kami FRIM wujud telah lama sejak tahun 1929 lagi. Saya boleh katakan lebih pada 90 tahun. Tapi kalau dalam masa yang sekarang saya ada ini mungkin boleh saya kongsikan adalah kami telah mendokumentasikan penyidikan spesies-spesies negara yang terancam yang kita telah bukukan. Jadi satu dokumentasi yang beralternatif untuk dirujuk dan untuk kita usahakan usaha-usaha konservasi. Dan juga kami juga mendokumentasikan kita panggil pengetahuan tradisi, dalam bahasa ini traditional knowledge, oleh orang asli di negara kita dan juga orang Melayu. Jadi kita bukukan pengetahuan tersebut dalam yang melibatkan penggunaan herba-herba ataupun bahan-bahan sebelum jadi. Itulah yang boleh saya katakan antara yang telah ditonjolkanlah
dengan kita saat ini kita diiktiraf untuk menerima anugerah ini. Banyak sebenarnya kejayaan yang sudah dilakar oleh pihak FRIM sepanjang hampir 90 tahun FRIM ini ditubuhkan. Jadi setelah melalui tempoh perjalanan yang panjang tersebut, apakah relevan anugerah ini diterima oleh FRIM dan bagaimana penganugerahan ini boleh membantu untuk meningkatkan produktiviti setiap pekerja yang berada di bawah FRIM ini? Wah, baik, terima kasih. Pertamanya suka saya kongsikan bahawa sekarang ini FRIM adalah tapak warisan semula jadi negara. Kita telah terima pada tahun 2009 dan pada tahun 2012 kami telah menerima ataupun diiktiraf sebagai tapak warisan kebangsaan. Ini di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 yang dikawasan oleh Jabatan Warisan Negara. Langkah selanjutnya kami ke arah tapak warisan dunia UNESCO. Ini adalah kategori tertinggi sebenarnya di bawah UNESCO dan FRIM telah tersenarai di bawah kita panggil tentative list pada tahun 2017. Oh, okey. Dan sekarang usaha tengah hebatlah. Hebat kita laksanakan, kita lakukan. Semua boleh katakan semua warga FRIM terlibatlah. Ini adalah inspirasi FRIM dan juga negara dalam menyediakan dokumen penting iaitu dosier dan juga pelan pengurusan ataupun pelan konservasi kampus FRIM itu sendiri. Dan kita jangkakan dalam 2-3 tahun ini kita akan hantar pencalonan kita untuk kita dinilai lah sama ada kita layak atau tidak menjadi tapak warisan dunia. Kalau negara kita ni tak banyak, ada 4 je lah. Antaranya macam Mulu, Taman Negara Kinabalu, Bandar Georgetown dan Melaka dan juga Lembah Lenggong. Lenggong Valley di Perak sana. Jadi ini sebenarnya saya katakan tadi adalah kerajaan negara. Bila kita menjadi tapak warisan dunia itu adalah satu kemegahan negara jugalah untuk kita pastikan negara kita sebenarnya kata orang perhatian dan juga ke arah penjagaan alam sekitar kita yang diiktiraf oleh dunia di peringkat dunia oleh UNESCO. Tadi doktor ada kongsikan bahawa doktor berkesempatan untuk ke Paris bersempena dengan penerimaan anugerah ini dan sebagainya. Jadi pasti sewaktu doktor berada di sana, doktor ada berkomunikasi bersama dengan rakan-rakan sejawat doktor dan mereka yang berada dalam bidang yang sama. Jadi apa kata mereka tentang FRIM? Apa antara reaksi mereka tentang Malaysia antara salah sebuah negara kecil jika dibandingkan dengan negara Eropah dan sebagainya memenangi anugerah ini? Terima kasih. Saya sebenarnya bersyukurlah dia beri peluang untuk datang sendiri ke Paris atas dengan kebenaran juga daripada pihak Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA. Saya mendapat banyak ucapan tahniah tentunya daripada pihak-pihak di UNESCO dan malahan anugerah ini sebenarnya disampaikan oleh Menteri Pendidikan Oman. Beliau kata beliau rasa berminat dan berhasrat untuk berhubungan lagi lanjut dengan pihak kami lah untuk mungkin mereka dapat juga belajar daripada aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan. Walaupun mungkin kita berbeza dari segi iklim dan sebagainya lah, tapi ada usaha-usaha yang kita laksanakan itu dapat menarik mereka dan untuk kita kita berkongsi. Dan mereka-mereka yang telah mendapat anugerah ini sepanjang hampir lebih 30 tahun, lebih dekat 22 penerima, kita ada satu kumpulan untuk berbincang bagaimana dengan penerimaan anugerah ini kita dapat berkongsi dengan kalangan kami ini untuk kita menambah baik lagi lah konservasi alam sekitar di negara masing-masing. Yalah sebab lain negara kan iklimnya lain. Jadi flora fauna juga berbeza. Kedudukan geografinya. Banyaklah kalau kita nak perincikan satu persatu tak cukup masa doktor. Jadi kalau doktor boleh kongsikan siapa sebenarnya antara individu yang terlibat dalam proses memperoleh anugerah ini dan kalau doktor ada ingin menyampaikan sebarang penghargaan ke di kesempatan Terima kasih. Saya ingin ambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih lah kepada Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Kerana anugerah ini kita tidak boleh mohon sendiri. Kita perlu dicalonkan. Jadi kementerian kami tadi telah mencalonkan kami dan kami mengisi borang yang tebal sebenarnya. Bayangkanlah 90 tahun sebenarnya kami berada di kepung tersebut. Kita alhamdulillah kami banyak maklumat yang kita telah dokumentasikan dan kita banyak dapat mengisi dengan begitu baiklah. Jadi saya katakan dengan borang-borang kami itu dan kita hantar melalui pejabat SKOM Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia di bawah Kementerian Pendidikan sebenarnya yang menghantar perjalanan kami ke Paris lah. Jadi terima kasih kepada mereka tadi dan juga di Paris sebenarnya saya pun dibantu banyaklah oleh kita panggil pejabat UNESCO Malaysia di Paris dan juga duta besar kita di Paris juga ada bantu. Mereka pun turut hadir memberi sokongan lah. Jadi saya rasa
macam di tempat kita jugalah, ada maknanya sahabat-sahabat rakan-rakan kita di sana yang membantu dan mudah cara saya di sana. Bayangkan sekarang ada pandemik, pandemik ini di seluruh dunia kan. Jadi dengan bantuan tersebut saya amat hargai dan ucap terima kasih kepada semua yang terlibat membantu saya. Dan ini tu kata di akhir saya ingin katakan juga, ini adalah untuk negara kita, dan saya mohonlah doakan agar selepas ini Frame berjaya dalam usaha kami untuk diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Itu adalah satu kejayaan yang sangat membanggakan. Saya ingin dengar satu hari nanti Frame disenaraikan sebagai salah satu tapak warisan dunia. Walaupun kita sudah ada negeri-negeri ataupun kawasan-kawasan itu yang sudah pun disenaraikan di bawah UNESCO, tapi lagi banyak sekiranya disenaraikan lagi akan memberi satu impak yang positif, terutama dalam sudut pelancongan negara kita, tambah-tambah pasca COVID-19 ni kan. Kita ingin mengembangkan ataupun menyuburkan kembali sektor pelancongan ini. Doktor, kongsikan selain pada R&D dalam pemeliharaan biodiversiti dan sebagainya, tadi doktor ada kongsi juga berkenaan tradisi pendidikan alam sekitar, seperti ekopelancongan dan sebagainya kan. Signifikan perkara-perkara seperti ini untuk negara kita dan juga untuk masyarakat Malaysia. Untuk makluman, Frame kita diberi mandat untuk membuat pendidikan atau R&D. Semua perkara berkaitan dengan perhutanan. Perhutanan ini adalah satu benda yang luas lah. Jadi, pengusaha hutan, penggunaan sumber hutan, penjaga alam sekitar, peranan hutan dalam membantu mengurangkan perubahan iklim, contoh. Dan selain mengadakan R&D tadi, Frame juga adalah merupakan kawasan ekopelancongan yang terkenal. Saya tak pasti sudah pernah sampai ke tidak. Kita dilihat di montak sana itu. Kami adalah 10 tempat mesti lawat di Selangor. Kami di Selangor, dah lawat di Selangor. Tapi orang Kuala Lumpur ramai yang datang. Saya tak tahu kita terima pelawat sekitar 500,000 orang. Dan sebenarnya sebelum pandemik melanda negara kita ini, sekitar 17 hingga 20% daripada orang luar negara. Sebab kita berhampir dengan Kuala Lumpur, banyak program lawatan separuh hari ke Frame. Taringan terbaru kami, mungkin ada yang dah tahu, kita panggil titian Selara, yang mana kita boleh melihat, ataupun di atas rimba, yang mana kita boleh lihat di atas ketinggian hingga 50 meter. Kita sebenarnya ingin beri peluang dan ruang lah kepada masyarakat di sekeliling untuk bukan sahaja menikmati alam sekitar tadi lah, harap sama juga menghayati peranan hutan itu sendiri kan dalam kehidupan kita. Tentu juga ada air. Sebenarnya salah satu peran besar adalah juga sumber air yang berterusan, yang bersih datang daripada hutan kita lah. Itulah kita hari ini kita jalankan. Selain daripada itu kita cuba mendidik masyarakat lah. Dan kita ada juga perkhidmatan-perkhidmatan lain. Kalau ditunjukkan sekarang ada perkhidmatan dari segi pengujian perabot dan sebagainya lah. Kalau ingin saya katakan agak banyak perkhidmatan yang kita buat, tetapi semuanya adalah berkaitan dengan perhutanan, dan itulah kita, walau bagaimanapun kita tidak boleh berpuas hati. Dan kita akan terus cuba bersungguh-sungguh agar apa yang kita laksanakan, pendidikan kita jalankan, memenuhi keperluan para pemegang taruh atau para pihak berkepentingan yang kita perlu penuhilah keperluan mereka. Yalah, sebab sekarang ini di setiap pelosok negara pun sedang memberi fokus tentang alam sekitar dan sebagainya. Betul. Bagaimana pembangunan perlu diselarikan dengan kelestarian alam sekitar, Sustainable Development Goal SDG dan sebagainya, yang akan memacu pertumbuhan ekonomi Malaysia dan juga negara-negara serantau. Jadi doktor, ini saja kesempatan yang kita ada. Kalau doktor boleh kongsikan sedikit hasrat daripada doktor untuk orang ramai yang merupakan pencinta alam sekitar, yang suka ke alam sekitar, ataupun mungkin sikit nasihat untuk mereka di luar sana untuk terus menjaga alam sekitar kita. Terima kasih. Saya sambunglah soalan yang disampaikan oleh sahabat tadi. Semua kita bertanggungjawablah dalam menjaga alam sekitar. Letakkan diri kita, kerana kalau kita lihat sekarang, antara yang terbesar melibatkan alam sekitar adalah perubahan iklim. Semua pihak terkesan, termasuk diri kita lah, sama ada kita kaya atau miskin dan sebagainya, semua negara kaya dan miskin sebagainya terkesan. Malahan dengan berlakunya perubahan iklim, saya lihat ada satu kesatuan daripada kalangan negara-negara untuk berduduk berbincang, mencari cara bagaimana kita dapat mengurangkan kesan perubahan iklim itu tadi. Jadi sekarang saya harap kita semua, saya katakan tadi, berperanan dan mainkan peranan masing-masing. Sebagai contoh yang mudah kita boleh buat adalah memastikan pembuangan sampah yang terkawal, ya. Tidak semudah sekarang kita nampak, kita sedia jugalah banyak peletup muka ni dibuang di mana tempat. Ini membahayakan alam sekitar lah. Mohonlah letak buang di tempat yang sepatutnya agar nanti negara kita akan bersih. Ini semua untuk kita juga, untuk kita nikmati untuk masa yang lebih panjang. Jadi kita mohon agar kesedaran itu perlu diterapkan dalam setiap individu di Malaysia, kerana tanpa kesedaran tidak adalah, maka mungkin akan lesaplah hutan yang kita sayangi, yang kita pelihara sejak dari dahulu lagi. Terima kasih kepada Dr. Ismail Palem bersama kita hari ini selaku Ketua Pengarah Frame, berkongsi berkenaan dengan anugerah yang telah dimenangi oleh UNESCO, iaitu Hadiah Sultan Kabus UNESCO bagi tahun 2021 untuk pemeliharaan alam sekitar. Jadi tahniah diucapkan sekali lagi Frame. Teruskan usaha-usahanya untuk menjaga alam sekitar.
kita. Itu saja sempat kita kongsikan hari ini.